bajet 2023 dilihat bajet mesra rakyat dengan subsidi untuk golongan B40 dan M40 bertambah. Selain memberi sinar baru kepada pelbagai lapisan rakyat, turut diharap sektor perniagaan akan berkembang dan membina daya tahan di bawah bajet 2023. Ikuti temu bual Amanda Lopez bersama Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Terima kasih YB kerana bersama Buletin Utama TV3. Bersama saya, Menteri Kewangan Malaysia, Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, yang ke sini untuk mengulaskan sedikit sebanyak mengenai bajet 2023 yang dibentangkan semalam. Bajet 2023 telah menggariskan pelbagai inisiatif dan program yang berasaskan kepada konsep keluarga Malaysia. Apakah sebahagian daripada inisiatif yang memberi fokus kepada kesejahteraan rakyat dan menjamin kemakmuran rakyat dan negara? Sebelum saya kupas seterusnya, saya nak kongsikan lebih kurang 3 atau 4 key takeaways lah dalam bajet dari bajet 2023 ini. Pertama, walaupun perbelanjaan bajet keseluruhan untuk 2023 ini dijangka lebih rendah daripada bajet 2022 yang disemak. Ini yang disemaklah, bukan dari segi peruntukan yang telah diumumkan. Perbelanjaan untuk bantuan sosial dan subsidi sebenarnya meningkat 2 kali ganda daripada hanya 5.2% kepada 11.3% daripada perbelanjaan mengurus. Bantuan tunai di bawah JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan juga Bantuan Keluarga Malaysia, BKM, kepada golongan yang susah dan B40 akan mencecah 10 bilion ringgit. Contohnya B40 dengan gaji isi rumah yang kurang dari 2,500, contohnya layak menerima pemberian wang tunai antara RM1,000 sampailah RM2,500. Ini bergantung kepada saiz keluarga. Dan warga emas bujang juga akan menerima bantuan. Menerima bantuan sama ada RM350 ataupun RM600. Walau apapun, golongan B40 akan tetap terpelihara. Kedua, dari segi bantuan kepada PKS. Dari segi bantuan kepada PKS, kita sediakan RM45 bilion untuk pelbagai pembiayaan. Bagi PKS kecil dan mikro, PMKS, kini termasuk pengurangan kadar cukai daripada 17% kepada 15%. Ini untuk 100,000 yang pertama yang bakal memanfaatkan 150,000 pengusaha. Bagi PKS yang nak menstruktur semula pinjaman mereka juga, kerajaan berjadang nak melanjutkan lagi pengecualian duty stamp sampailah 100% dan manfaat ini sampai tahun 2024. Selain itu, RM1.8 bilion juga diperuntukkan kepada pengusaha petani dan juga nelayan untuk subsidi dan juga insentif. Dan dari sini 320,000 petani juga akan mendapat bantuan musim tengkujuh yang ditingkatkan daripada RM600 kita naikkan kepada RM800 untuk tahun 2023. Ketiga, kita tahulah kita semua sayang anak-anak kita. Pendidikan pun kita tingkatkan peruntukannya. Kementerian Pendidikan kita dapat peruntukan RM55.6 bilion, iaitu peruntukan yang terbesar sekali. Antara manfaatnya ialah bantuan awal pendidikan ataupun bantuan awal persekolahan. Ini kita dah naikkan daripada RM100 ke RM150 tahun ini. Tetapi sekarang ini semua pelajar akan dapat, tak mengira pendapatan ibu bapa. Selain itu, lebih RM750 juta juga kita peruntukkan untuk rancangan makanan tambahan RMT. Ini memastikan pelajar kita mendapat makanan yang berkhasiat. Kita juga peruntukkan RM1.2 bilion untuk menaik taraf bangunan dan infrastruktur sekolah yang usang khususnya di Sabah dan Sarawak. Keempat, dari segi membina daya tahan negara, kita negara mestilah membina daya tahan negara kita. Kita lihat pada Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan juga adalah salah satu kementerian peningkatannya yang paling tinggi. Kementerian Kesihatan akan mendapat RM36.1 bilion pada tahun 2023. Ini peningkatan yang sebanyak 11.4% berbanding dengan tahun ini. Ini termasuk RM4.9 bilion untuk bangunkan kapasiti perkhidmatan kesihatan awam dan lagi RM1.8 bilion untuk membina hospital, klinik dan kemudahan baru. Ini serta membeli peralatan perubatan. Ini semua untuk kita terus berjuang menentang pandemik COVID-19. Okey. Bagaimana pula dengan kumpulan M40 YB? Bagi M40 ni yang paling banyak saya dapat maklum balas positif setakat ini ialah pengurangan 2%
kadar cukai untuk bajaran tertentu bagi mereka yang gajinya antara RM50,000 hingga RM100,000. Ini adalah akan memanfaatkan lebih kurang 1 juta rakyat dan keseluruhan manfaat ini dijangka lebih kurang RM800 juta. Kita juga ada inisiatif e-Pemula. Pertama, e-Pemula untuk M40. Ini tak pernah kita buat sebelum ini. Inilah kredit e-dompet sebanyak RM100 kepada golongan M40 yang berpendapatan tahunan di bawah RM100,000. Kita jangkakan seramai 8 juta individu yang layak menuntut kredit ini dengan peruntukan yang kita sediakan ialah RM800 juta. Ini juga tadi saya sebut pasal bantuan awal persekolahan yang bagi mereka yang punya anak yang akan diberikan kepada semua murid tanpa mengira had pendapatan ibu bapa. Jadi kalau ibu bapa sebelum ini dalam golongan M40 tak dapatlah untuk anak-anak mereka, sekarang mereka akan dapat RM150 untuk seorang anak. Jadi satu lagi yang saya terima pertanyaan ataupun masa libat urus mengenai PTPTN sebelum masa penyediaan bajet ini. Jadi golongan M40 pun adalah pinjaman PTPTN. Kita ada bagi diskaun seperti yang kita umumkan semalam di antara 15 hingga 20% untuk pelbagai jumlah bayaran balik pinjaman PTPTN. Kalau golongan M40 nak beli rumah pun, contohnya beli rumah pun kita ada manfaat cukai. Buat masa ini duti yang kita stamp yang dikecualikan 100% untuk pembelian rumah bernilai yang kurang RM500,000. Ini sampai akhir 2025. Jadi kalau kita contohnya nilai rumah lebih kurang RM300,000, kita jimat sebenarnya banyak RM6,500. Bagi bajet 2023 untuk pindah milik harta tanah dan perjanjian pinjaman sale purchase agreement ni, pengecualian bayaran duty stamp ni dinaikkan daripada 50% kepada 75% bagi rumah bernilai RM500,000 hinggalah RM1 juta. Jadi M40 kalau nak beli rumah besar sikit pun akan dapat manfaat pelepasan duty stamp. Jadi semalam YB ada mengumumkan beberapa inisiatif untuk pencari kerja di bawah bajet 2023. Bolehkah YB ringkaskan sedikit tentang program-program ni? Boleh. Untuk tahun hadapan, kita akan teruskan insentif penggajian di bawah PERKESO untuk menggalakkan peluang pekerjaan baru bagi rakyat daripada golongan, terutama golongan seperti orang OKU, orang asli, veteran, bekas banduan dan juga wanita yang nak kembali bekerja. Jadi insentif penggajian ini antara RM600 ke RM750 sebulan akan dibayar untuk tempoh 3 bulan kepada majikan. Untuk ini saja kita dah akan memberi peruntukan sebanyak RM150 juta yang akan memanfaatkan 70,000 pencari kerja. Program MyStep ni akan teruskan, ya. Program MyStep ni kita mulakan dulu dan kita akan menawarkan peluang pekerjaan seramai 50,000 peluang kerjaya ini secara kontrak di sektor awam dan juga GLC. Bermula 2023 kita akan naikkan juga gaji peserta MyStep. Akan dinaikkan sebanyak RM100. Jadi mereka sebelum ini di antara RM1,400 hingga RM2,000, sekarang di antara RM1,500 hinggalah RM2,100. YB nak menyentuh sedikit mengenai isu semasa, ya. Ada yang sebut subsidi akan berkurangan tahun depan. Betul ke? Saya tak tahulah siapa yang mengatakan begitu, tapi sebenarnya tak betul. Subsidi tahun ini mula-mula untuk bajet 2022, ya, untuk tahun ini kita telah memperuntukkan RM31 bilion. Tapi tahulah kerana inflasi yang tinggi, kadar kos sara hidup yang tinggi, barang pun dah naik seluruh dunia kan. Kita telah belanjakan, kita dah sekarang terpaksa peruntukkan RM77.7 bilion. Ini ialah seperti saya sebut tadi sebab nak tangani kadar inflasi dan kenaikan harga tahun ini. Salah satu sebab ialah harga minyak yang melonjak lebih $100 setung, ya, pada tahun sampai $120 kan setung, dan kita perlu subsidi bahan api seperti barang batu yang tinggi juga untuk penjanaan elektrik juga. Tahun depan kita peruntukkan RM50 bilion dan ini lebih dari RM31 bilion. Sebabnya kerana harga minyak global dijangka menurun, sekarang pun dah lebih $80, lebih kurang $80 sahaja. Dan harga komoditi lain juga dijangka menurun sebab ekonomi dunia dijangka akan melembab tahun depan, ya. Jadi ekonomi lembat, harga-harga bahan mentah pun biasanya akan turun, ya. Sebenarnya subsidi khusus untuk golongan B40 dan M40 telah bertambah untuk dua-dua golongan ini. Jadi itulah jawapannya. Kita tak boleh tengok hanya nombor, tapi kenalah memahami rasional langkahnya juga. Okey. Dengan itu, terima kasih Datuk Seri Tengku Zafrul bersama Buletin Utama.